dengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Selamat berjumpa kembali dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram bersama dengan saya Casey selaku penerbit dan juga pengacara bagi rancangan Malam Seram ini. Terima kasih pada anda yang sudi buat temu janji dengan saya di saluran KC Champion, bukan Malam Seram. Ingat, Malam Seram masih lagi dalam pantang. Maknanya kemungkinan dalam pantang, insyaAllah selepas dalam pantang ni Malam Seram channel mungkin akan dapat durian runtuh. Positif. Kita harus fikir yang positif. Nantilah tunggu lagi mungkin 1 hari atau 2 hari lagi sebelum saya kembali live di channel Malam Seram. Saya tak pasti adakah dia termasuk hujung minggu ataupun tidak, tapi alhamdulillah kita tetap dapat bersama di kedua-dua channel lah. Kalau di channel Malam Seram saya akan upload balik konten yang saya buat live di channel KC Champion ini. Dan terima kasih kepada geng Momok semua yang sudi menyokong dan menemani KC setiap tengah malam, menjadi peneman saya lah. Kalau tidak saya akan bercerita seorang diri. Jadi terima kasih banyak, khususnya kepada geng Momok Captain dan geng Momok Sergeant. Dan juga terima kasih kepada moderator-moderator yang bertugas setiap tengah malam membantu KC menjaga ketenteraman supaya kita dapat community. Kita dapat membentuk community live chatters yang bertanggungjawab, yang sensitif, yang menghormati antara satu sama dengan yang lain. Tak kisah, kadang-kadang kita manusia ni lupa. Jadi moderator dekat sini untuk cubalah nasihatkan. Jadi kalau kemungkinan ada kesilapan daripada moderator, boleh feedback dekat saya dan insyaAllah saya akan tegur lah. Moderator pun saya tegur juga, tapi tak tegur lah depan orang ramai. Saya ada tegur juga beberapa moderator selepas maklum balas kan, dan saya akan cari masa lah untuk periksa dulu. Saya tak boleh terus marah. Saya tengok dulu kalau betul ada kesilapan dari segi apa yang dilakukan oleh moderator, saya akan message beliau dan alhamdulillah setakat ni moderator saya okey. Saya tegur ni cara baik lah, saya ikhlas. Jadi kita pun tegur jangan mengaibkan orang, jangan tengah live ni tegur siapa pun tak tersinggung kan. Jadi terima kasih banyak pada semua dan kita mulakan dengan kes yang pertama pada malam ini, Malam Seram Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Jom.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah yang pertama ni dengan tajuk cerita adalah Hantu Terompah. Kiriman ini adalah kiriman daripada Kak Yah yang berkongsi kejadian seram. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kakak nak berkongsi dulu satu ketika kakak pernah sewaktu kecil Casey, dulu masih lagi budak kecil, menetap di sebuah kampung di Singapura. Kampung ini adalah sebuah kampung yang masih kakak ingat sampai sekarang. Terletak di kawasan Pasir Panjang. Kisah berkenaan dengan terompah. Dekat belakang rumah ada terompah Casey. Terompah ni selalu dipakai oleh pada waktu itu arwah nenek. Ya, arwah nenek kakak. Nanti kalau dengar dekat dapur tu kan boleh ketak ketuk. Itulah bunyi terompah yang nenek pakai. Dia suka sangat pakai terompah dekat dapur. Dan katanya terompah ni agak tebal. Jadi dia berikan arwah nenek pada waktu itu sedikit ketinggian. Kalau dia dekat dapur nak masak, nak capai barang senang. Dan terompah tu juga digunakan kalau dia nak ke belakang rumah. Jadi apa yang berlaku? Bila arwah nenek pada waktu itu tidur, kadang-kadang pada waktu malam kakak akan dengar Casey, bunyi orang pakai terompah. Pada mulanya ingatkan nenek yang dekat dapur. Yelah, masih kecil, tapi tak pastilah pada waktu itu. Cuma tahu kalau bunyi terompah dekat dapur selalu nenek yang gunakan. Jadi pada satu malam kakak ni terbangun dan terdengar bunyi terompah. Jadi sajalah nak minta nenek buatkan air Casey. Tekak ni tiba-tiba haus nak minum air. Pergilah ke dapur dengan harapan dapat jugalah minum air Milo kan. Bila kakak pergi ke dapur, bila nak jalan ni dengar bunyi terompah kletak kletuk dekat dapur. Sampai dekat dapur, Nenek nampak sepasang terompah berada dekat bawah singki air. Tapi nenek tak ada. Tadi dengar bunyi terompah, mana pula nenek? Kakak pergi masuk bilik nenek. Nenek tengah tidur atas katil. Masuk balik dalam bilik nak tidur dengan adik-beradik yang lain, dengar Casey bunyi terompah kletak kletuk dekat dapur rumah. Sejak malam tu, setiap kali dengar bunyi terompah, kakak tahu bukan nenek. Sebabnya kakak dah pernah terkena perkara ini. Sampai ke hari ini kakak masih ingat lagi kejadian seram di dapur rumah dekat kampung Pasir Panjang. Bunyi terompah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Terkisah tentang hantu terompah daripada Kak Yah. Terima kasih Kak Yah atas perkongsian kisah hantu terompah. Yang ini saya nak bacakan kisah selanjutnya. Okey. Daripada pengirim kita mana tadi Hai Casey, apa khabar? Khabar baik. Nama saya Elvin. Saya nak berkongsi kejadian seram saya. Sebelum itu, saya ni adalah orang berbangsa Cina. Nama penuh saya Elvin Yeo. Yo ke Yao? Saya rasa Yao mungkin Nama penuh saya adalah Elvin Yao
dan harap Casey boleh bacakan kisah pengalaman saya di rumah lama saya. Ini kejadian benar-benar berlaku, Casey, sampaikan membuat keluarga saya berpindah ke rumah yang baru. Saya peminat Malam Seram, berasal dari Pulau Pinang. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Kiriman daripada pengirim di Pulau Pinang bernama Elvin Yao. Kisah yang disampaikan di rumah lama saya. Dekat rumah lama saya ni, waktu tu tak ada orang tahu tentang perkara ni. Kami dah lama duduk dalam rumah ni dan pernah buat benda ni. Tapi tak tahu kenapa sejak sejak datuk saya dah selalu cerita Melayu Islam kan. Termasuk pula perkataan arwah kat sini. Sejak datuk saya, kalau yang bukan Islam dipanggil mendiang lah sejak mendiang datuk saya meninggal dunia, kejadian pelik ini berlaku dalam rumah. Apa yang berlaku sebenarnya, Casey? Kata Elvin, antara kejadian pelik yang berlaku dalam rumah adalah bunyi orang batuk. Datuk saya ni, ketika dia berada dalam rumah masih hidup, dia ni mempunyai masalah batuk-batuk. Malam-malam tengah nak tidur, kadang-kadang bila semua orang dah tidur, atuk tengah tidur ni boleh dengar dia datuk saya akan batuk, kata Elvin. Jadi Casey bayangkan, benda ni dah jadi benda normal. Sebab datuk batuk pun bukan baru, dah lama Casey. Mungkin nak dekat setahun lebih datuk mempunyai masalah batuk. So, bila datuk saya dah meninggal dunia, dalam rumah akan dengar bunyi orang batuk. Malah bukan saya saja yang dengar, mak bapak saya dengar dan juga kakak saya pun turut dengar bunyi datuk saya, suara datuk saya batuk. Ayah cuba panggil orang handal untuk datang tengokkan rumah. Orang handal datang, sembayang dan bersihkan rumah. Dipanggil Taoist monk. Datang sembayang untuk bersihkan rumah. Tapi keadaannya masih tetap sama. Pada mulanya kedengaran batuk tu dah tak ada lah. Selepas nak dekat seminggu dia dah tak ada, dia datang balik Casey. Bunyi suara batuk dalam rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam rumah ni ahli keluarga menonton filem-filem seram. Setiap kali kalau kita menonton filem horror dalam rumah, malam tu akan jadi satu perkara yang seram. Selepas menonton filem horror sekeluarga, masing-masing masuk dalam bilik untuk tidur kan? Saya masuk bilik saya, kakak saya masuk bilik kakak saya, ibu dengan ayah masuk bilik mereka dan kita tidur. Besok bangun pagi, kejadian seram yang pertama berlaku Casey. Keluar daripada bilik, ruang tamu, kerusi akan terbalik Casey. Kerusi akan terbalik. Pertama kali perkara ini berlaku, ibu saya tanya, siapa yang buat ni? Siapa yang terbalikkan kerusi? Bukan saya, kata Elvin. Kakak saya pun cakap, it's not me, Mama. Siapa yang terbalikkan ni? Macam mana kerusi boleh terbalik? Muskil, Casey. Macam mana benda ni boleh berlaku? Pada mulanya tak tahu, Casey. Benda ni ada kaitan dengan filem seram yang kita tonton. Jadi dalam satu bulan tu berapa banyak filem seram kita tonton kan? Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Jadi tak perasan sangat. Hanya setelah beberapa kali, setiap kali tonton filem seram, masing-masing masuk tidur, besok pagi bangun, keadaan ruang tamu, kerusi makan akan terbalik. Sofa akan berada dalam keadaan tidak lurus, kata Elvin. Selepas ibu memanggil Taoist monk untuk datang lagi, Taoist monk buat sembayang dalam rumah dan mendapati ini adalah
roh yang tidak tenteram dalam rumah. Taoismang memberi nasihat kepada ibu dengan ayah, solusi yang terbaik adalah untuk pindah. Kalau tidak, ibu dengan ayah kena panggil dia setiap minggu. Setiap minggu dia kena datang sembayang. Jadi tenang rumah tu. Selepas minggu, benda tu akan datang lagi. Dia akan datang lagi untuk sembayang lagi. Jadi ada dua option. Yang pertama, pindah rumah. Yang kedua, setiap minggu kena panggil dia datang. Setelah berbincang dan Casey, kita baru tahu setiap kali selepas menonton filem seram, keadaan rumah yang tunggang terbalik berlaku hanya selepas berbulan-bulan lamanya. Akhirnya ayah saya dengan ibu mencari rumah yang baru, berpindah ke tempat baru, dan gangguan tidak ikut bersama kami. Masalahnya ibu dengan ayah tanya, kalau kami pindah, gangguan ini adakah dia akan kekal dekat rumah ni atau ikut? Dia kata kalau pindah dia tak ikut, tapi dia kekal dalam rumah ni kita tak tahu, Casey. Kasihan pula orang yang tinggal rumah saya ni. Saya tak tahulah sama ada dia terkena gangguan sama seperti saya sekeluarga, ataupun dia pun keluar sekali bila kami pindah. Itu saja pengalaman saya dari Alvin Yao di Pulau Pinang. Terima kasih kalau Casey sudi bacakan kisah saya tentang mendiang datuk saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Tu kisah daripada kiriman Encik Alvin, ya. Alvin Yao, saya rasa Yao lah, bukan Yo. Y-E-O-W, Yao, betul lah, Yao. Okay, terima kasih pada Alvin Yao yang berkongsi kisah tadi. Kisah dia cukup unik lah, tentang datuk dia yang dah meninggal, tapi tetap dalam rumah tu terdengar suara datuk dia batuk lah. Kadang-kadang bila semua dah tidur dengar orang batuk. Sebab setahun lebih datuknya duduk dalam rumah bersama dengan dia. Waktu tu datuk dia dah tahap batuk kronik lah, terbatuk-batuk. Dan setelah datuk meninggal dunia tu, kejadian aneh yang lain pula. Selepas tonton filem seram, bila tidur malam, besok bangun pagi, kerusi akan terbalik. Meja, kerusi terbalik, mungkin meja tu sengit, kata Alvin. Dan benda ni pada mulanya keluarga tak tahulah, sebab ada kena mengena dengan filem seram. Kan hanya selepas berbulan lamanya, selepas menonton banyak filem-filem seram, baru dapat tengok pattern lah. Selepas tengok filem seram je benda ni berlaku. Jadi maka itulah telah pun memanggil datangnya seorang Taoist monk untuk bantu dan tengok keadaan rumah itulah. Mereka dah berpindah dan tidak lagi terkena gangguan seperti yang diceritakan awal tadi. Terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram. Malam Seram pada malam ini bersama dengan saya Casey seperti biasa, juga bersama dengan geng Momok yang lain. Kejap lagi kita akan tengok kalau ada kiriman-kiriman voice note WhatsApp yang boleh Casey ketengahkan selepas ini. Terima kasih juga pada anda yang menegur saya. Tadi saya keluar dengan keluarga, nampak saya angkat tangan senyum, dan sempat juga tadi ada seorang hamba Allah ni, saya lupa nak tanya nama, tapi dia selalunya dia macam ni tau. Bila jumpa saya kat luar, dia senyum. Kemudian saya pun senyum balik. Nanti dia datang, Casey apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Oh, cerita seram ni betul ke? Itu topik dia. Saya bercakap, saya wallahualam bang, saya pun tak tahu, saya cuma ceritakan aje lah. Oh, abang pun ada cerita juga. Dia masuk. Dia masuk, nampak? Abang pun ada cerita juga. Lama lah, banyak cerita abang. Tapi cerita abang yang ni, satu ni. Tadi ada abang ni cerita dengan saya. Terserempak dengan dia di kedai makan lah. Kalau tak serempak saya dekat kedai makan, tu bukan kisi namanya. Jadi saya ingat balik kisah yang diceritakan oleh abang tadi. Saya ringkaskan. Begini kisahnya. Beliau ni dulu pada waktu zaman muda, kata abang ni, minta maaf kepada abang yang sedang menonton. Mungkin saya ada terlupa akan pointer cerita abang ni. Kalau salah jumpa lagi boleh betulkan lah ya. Tapi kata abang tu,
dia dulu semasa zaman dia muda tu, antara kerja yang pertama dia kerja sebagai electrician dengan sebuah syarikat private lah. Jadi syarikat dia ni dapat job dia selalunya untuk menjaga kawasan rumah-rumah private, rumah banglo private. And then selalunya dia kena on standby 24 jam. Kadang-kadang nanti bos dia akan telefon lah. Tak kisah Casey kalau call waktu petang tu biasalah, pagi petang. Kadang-kadang malam pun kena Casey. Pukul 11, pukul 12, pukul 1 pagi, 2 pagi dapat call daripada bos suruh pergi rumah ni sebab ada pelanggan rumah dia ada masalah elektrik. Jadi kena pergilah 24 hours standby dulu. Kerja macam tu 24 hours standby memang tak ada live. Ya, tengah cuti kadang, tengah relax, nanti dia call. Tapi kena pergilah, sebabnya nak duit ke si. Sebab kalau 24 hours standby ni dia ada duit tambahan lah dipanggil Jadi ada allowance. Pergilah satu hari ni rumah dekat kawasan Jalan Kampung Cantik. Kalau ada geng-geng momok di Singapura nak kongsi pengetahuan seram anda tentang Jalan Kampung Cantik, boleh tinggalkan komen ya. Jadi kata abang tu dia pergi ke rumah kawasan rumah banglo ya di Jalan Kampung Cantik sebab ada masalah pada elektrik. Sampai rumah tu dia menunggang motosikal lah. Dia turun daripada motosikal, dekat luar tu ada pembantu rumah dah standby buka pintu, tuan rumah dekat dalam, seluruh rumah dia tiba-tiba gelap. So apa yang berlaku, dia pun pergilah. Katanya saya pun first thing untuk buat ni, kita pergi dekat dia punya circuit breaker lah. Kita tengok kan mana yang boleh kita on satu persatu, dia mati tak. So dia buat benda tu. And then selepas dia cuba tu, nanti ada power yang mati, dia kena buat pemeriksaan lain lah. Dia adalah dia punya cerita dia. Saya tak ingat apa yang dia ceritakan bab untuk circuit breaker ni. Bab seramnya, waktu tu bila dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia cakap dia nak gunakan toilet lah, nak buang air kecil. Jadi rumah tu masih gelap masih gelap lagi. So pembantu rumah ni tunjuk toilet ada dekat belakang rumah. So dia pergilah dekat belakang rumah tu kan, dia buang air kecil. Bila dia keluar daripada toilet tu, dia ternampak pembantu rumah tu tengah berdiri dekat depan pintu toilet. Diri lama ni. Dia buka, astagfirullah, terperanjat. Dia kata, terperanjat abang bila buka pintu. Kenapa pembantu rumah ni kat sini? Kemungkinan agaknya kata abang tu lah, tuan rumah suruh ikut abang, takut nanti abang curi barang ke kan. Saya faham lah, ni rumah orang. So saya nampak pembantu rumah, saya pun terperanjat. Kemudian abang ni kata keluar. Saya keluar, saya ingatkan pembantu rumah ni ikut saya jalan dari belakang tau. Alangkah terperanjatnya bila sampai dekat depan ruang tamu, pembantu rumah tengah duduk kat sofa, tengah duduk terlelap, mata tutup. Sebab waktu tu terlalu pagi sangat, pukul 1-2 pagi mungkin. Dia sampai tu, pembantu rumah tengah duduk terlelap, dan tuan rumah dengan isteri dia masing-masing dekat phone, tengah berbual kat telefon. And then sampai depan tu, abang terperanjat, kata abang tu, macam tercegat, tengok belakang 2-3 kali, tengok dia ni ada pembantu berberamai ni. So sampai dah nak mulakan kerja-kerja, abang pun tanyalah dengan pembantu dia. Iaitu tanya, sini berapa ramai pembantu ya mbak? Dan mbak cakap, aku seorang aja. Katanya dia seorang saja. Jadi maknanya tadi depan pintu toilet yang berdiri tegak tengok abang baru keluar toilet tu bukan pembantu rumah. Itu dia kerja sebagai technician. Terima kasih pada abang yang berkongsi. Selamat malam seram bang. Terima kasih bang, terima kasih bang. Dah habis. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah tadilah. Itu yang saya ingat, saya boleh cerita. Yang pointer-pointers yang lain yang saya lupa, mohon maaf lah bang. Tapi terima kasih lah kerana sudi. Tapi kalau boleh janganlah, kalau saya ada masa boleh saya dengar kejap lah. Tapi kalau saya tengah bergegas nak ambil anak sekolah, saya akan cakap minta maaf saya dah terlambat ni. Kalau boleh saya duduk lah. Tapi kalau boleh jumpa saya dekat luar, janganlah cerita panjang sampai 1 jam. Saya dulu, ketika mula-mula kan, mulakan kerjaya buat misteri jam 12 dulu kan, sama juga ada orang jumpa kat luar cerita. Dan saya pernah terkena seorang pakcik ni.
Oh, dia cerita lama lah. Habis waktu tu saya tak tahu macam mana saya nak ping tu. Tak tahu macam mana saya nak tinggalkan that conversation untuk pergi buat benda saya. Kan saya duduk lama duduk situ. Bila masa aku nak jalan ni, pak cik ni masih cerita lagi. Macam mana? Awak tak tahu dia punya penyeksaan ni macam takut pula singgung perasaan orang tengah cerita, tengah berceloti kan. Ya, kita berbual. Tapi alhamdulillah lama-lama dah buat benda ni, dah tahulah kita kena jujur dengan orang, cakap baik-baik kan. Bang minta maaf bang, saya macam terliwat sikit. InsyaAllah bang boleh email WhatsApp boleh. Dulu tak ada duduk dengar je dia. Okey bang, dah 1 jam ni bang Ayolah. Okeylah, kita sambung kisah selanjutnya. Yang ini daripada pengirim kita. Call saya, kisah perempuan jalan di tengah jalan. Kita kongsi kisah daripada pengirim kita. Siapa nama beliau ni? Yang ini... Okey, sekejap Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Rahman Rahman. saya. Rahman, panggilan daripada mana Rahman? Panggilan daripada Bukit Batok. Dan Rahman ada kisah yang nak disampaikan, silakan. Saya. Kisah ni simple je and it's short and sweet Okay, ni terjadi like 2 tahun yang lalu. That time bermula tengah bidit lah kirakan. Tapi kita jalan dari Cathay baru tengok wayang. Lepas tu kita jalan lalu sekolah dekat sana, uni ni. Habis tempat dia macam hutan-hutan gitu. Lepas tu kan dengar bunyi apa tau? Dengar bunyi katak. So, macam biasa lah. Kita fikir macam biasa lah bunyi katak lah. Habis saya punya mulut ada sikit macam sembarang-sembarang punya mulut lah. Cakap lah, bising berkatak. Cakap, baru gitu je cakap. Lepas tu, tak ada apa-apa lah, bawa bodoh lah. Kawan saya dah balik, saya dah balik. Kawan saya naik train, saya naik bas. Bila dekat bus stop tu, saya kat depan. Saya nampak tau perempuan ni. Kes ingat tak dulu yang Momo Challenge? Perempuan macam gitu, sebiji. Yang muka panjang tu Tak lawa tau. Betul-betul punya tak lawa tu perempuan. Alamak, tak boleh angkat lah. Dia punya rambut macam jarang-jarang. Habis dia punya mata macam hitam. And she was walking backward. Dia jalan ke belakang macam Michael Jackson. And the funny part was that saya seorang je yang nampak. Pasal saya kat bus stop, dia dekat seberang tau. Habis dia jalan macam ke belakang, tapi dia macam tak tengok road gitu. Dia boleh cross road lagi. Nasib baik saya dari jauh lah. Kalau tak agaknya kalau toleh ke tengok saya ke, alamak tak boleh angkat lah. Jadi anda perasan lah. Perasan orang lain tak tengoklah ke arah perempuan tu, anda seorang je lah yang tak ada, langsung tak pandang. Saya je nampak. Agaknya dia tunjukkan lah. Nasib baik dia tak tapi ikut. Tapi katak je pun. Tu sebab. Tapi tak tahu lah. Setakat tegur katak. Mungkin tu bukan katak ke apa lah. Tak tahu apa. Jadi anda cakap bising lah katak, ataupun anda tegur macam mana tu? Baru gitu. Bising lah katak. Malam-malam Malam-malam. Terima kasih dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
Terima kasih kepada berada kita tadi, kisah tentang ternampak wanita seram lah di seberang jalan, ya. Wanita seram di seberang jalan. Itulah kisah yang dikongsi bersama dengan saya dalam rancangan Malam Seram. Yang ini kiriman daripada pengirim kita. Kejap daripada pengirim kita mana tadi, kejap. Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Syaimah. Betul, Syaimah. Nama saya Syaimah. Saya nak berkongsi kejadian seram yang berlaku. Saya ni peminat malam seram, berasal daripada Malaysia. Saya menetap di Damansara. Kisah saya ni melibatkan saya dan juga pada waktu itu ibu saya lah yang turut bersama dengan saya. Tapi hairan KC, ibu saya tak nampak. Saya nampak benda ni depan mata saya. Saya tengah duduk. Waktu tu sedang menunggu abah saya untuk jemput saya dengan ibu. Kami berada di sebuah kawasan dekat juga di Damansara. Apabila tengah duduk dekat tepi jalan tu ada bus stop yang mana ayah nak ambil kita lah dalam pukul 10 lebih malam. Sedang duduk KC, tiba-tiba saya ternampak ada perempuan ni sedang nyemberang jalan. Dia punya keadaan tu macam biasalah. Dekat bus stop dan di jalan raya bertentangan, nampak perempuan sedang nak nyemberang jalan. Kan? Dan ada kereta lalu ke si, laju kereta ni. Dia lalu, saya nampak perempuan ni, saya tengok kereta. Berhenti. Saya cakap macam tu ke si. Dan dalam hanya beberapa saat saya pekik. Kuat saya pekik, tutup mata. Mak saya, ibu saya sampai toleh tengok saya. Ma, kenapa ni? Ma, aksiden. Saya tunjuk dekat depan. Bila buka mata, mak tanya, aksiden apa? Saya tengok depan, perempuan yang nyemberang jalan tak ada. Kereta yang laju tadi tu dah sampai dekat ujung dah. Kereta Myvi warna putih yang laju tadi tu dah sampai dekat ujung. Saya tengok, mak, mana tadi ada perempuan yang nyemberang jalan kat sini? Mana mak? Mana ada orang? Casey, saya rasa muskil. Macam mana saya nampak perempuan tu nyemberang jalan dan ada kenderaan Myvi lalu depan? Hanya beberapa saat, Casey. Saya terpekik, pejam mata sebab saya takut aksiden berlaku kan. Padahal tak ada orang, Casey. Selepas tu, beberapa hari kemudian, saya dapat tahu dekat mana yang saya duduk memang ada berlaku kemalangan jalan raya. Melibatkan seorang perempuan yang meninggal dunia di tempat kejadian. Dan sampai ke hari ini, saya tanya mak saya garanti tak nampak ada perempuan nyemberang, cuma saya seorang. Waktu saya pekik tu kuat, kata mak saya. Dan saya sampai pejam mata bila saya cakap, mak, aksiden. Jadi bila tengok dekat depan, tak ada apa-apa pun yang berlaku, Casey. Mohon maaf kalau kisah saya tak seram, tapi ini pengalaman misteri yang saya alami. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah dikirimkan oleh pengirim kita, ya. Terima kasih yang sudi berkongsi kisah dalam Malam Seram. Kisah tadi ternampak kelibat wanita nyemberang jalan dan ada sebuah kenderaan apa tadi kenderaan Myvi putih pandu laju ke si. Dan saya terpekik dia. Dia tutup mata. Dan dia rasa ada kemalangan berlaku. Yang kata aksiden. Mak dia cakap lah, mana ada aksiden? Dia buka mata, mana perempuan tadi yang nyemberang jalan? Saya tengok Myvi ni antara kereta yang paling popular di Malaysia. Kan dia banyak jugalah berkaitan. Walaupun saya duduk kat Singapura ni, saya tahu Myvi adalah kereta ajaib Malaysia. Sebab ada orang suka tag saya macam-macam yang saya kena tag ni. Tak tahu saya tag yang saya tengok. Kereta ajaib. Sampai sekarang ini saya pernah nampak juga kes waktu banjir kan. Ada kenderaan mewah lalu dekat banjir. Tenggelam dan tak boleh bergerak lagi lah. Myvi lalu steady je dekat banjir. Boleh keluar dan teruskan perjalanan, teruskan kehidupan. Kau ada?
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saya akan bacakan satu lagi kisah. Sekejap tengok kalau ada pengalaman yang boleh saya ketengahkan. Okey, kejap lagi ada voice note yang saya nak ketengahkan. Ya, sebentar nanti saya tengok kalau ada voice note. Dan tolong voice note jangan terlalu panjang ya. Kalau voice note anda terlalu panjang, saya tak boleh kongsi. 4 minit lebih boleh lah. Kalau dah lebih daripada waktu tu, dah masuk lah 7-8 minit, ada yang sampai 10 minit, tempoh hari 20 minit pun ada. Saya minta maaf, terlalu panjang kisah untuk disampaikan. Kecuali kalau anda telefon, anda boleh kongsi kisah. Tapi kalau voice note, mungkin boleh ringkaskan lah ya. Okey, kisah selanjutnya yang saya nak bacakan ni, sekejap daripada pengirim kita. Okey. Yang ni daripada kisah kejadian kiriman daripada Zai. Betul nama dia. Okey, Zai. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama saya Zai. Saya berasal dari Singapura. Saya nak berkongsi satu kisah seram yang pernah berlaku. Yang ini adalah waktu tu saya nak surprisekan isteri saya, KC. Kata Zai. Masa tu kita ni baru berumah tangga dan baru saja pindah dekat rumah baru. Dulu duduk dekat Bedok North. Jadi isteri saya ni bekerja sebagai seorang jururawat. Dia balik kerja kat lewat malam. Kalau shift petang dia akan balik lewat malam. Jadi bila dia balik lewat malam tu, dekat rumah saya dah siapkan lah. Dah beli kek, dah pasang dekor, letak happy birthday. Tengah standby nak tunggu isteri saya pulang. Saya tutup lampu. Semua lampu saya tutup. Ya, kecuali dulu kalau tidak ada birthday party ni, lampu dapur akan dibuka ya. Rumah tu akan gelap kecuali lampu dapur. Tapi kerana nak surprise, tak nak isteri nampak sangat, saya semua satu rumah saya tutup lampu. Okey, saya nak surprisekan isteri saya macam ni kata dia Sekejap Walaupun dekat ruang tamu tu saya dah letak kek. Saya dah letak kek, saya dah letak dekorasi-dekorasi, ada juga makanan-makanan. Saya tak nak dia buka pintu. Saya kata surprise, saya tak nak. Saya nak surprisekan isteri saya. Saya berada dekat dalam rumah, saya sembunyi. Jadi bila isteri masuk, nampak tu semua tapi saya tak ada. So saya sembunyi dalam almari KC. Ini rumah di Bedok baru pindah. Dan saya tunggulah isteri saya balik. Bila dengar saja bunyi orang berjalan dekat koridor kan, saya suspek tu isteri saya. Lintang pukang saya lari masuk dalam almari, sliding door. Saya tutup pintu almari tu, sembunyi dekat dalam tempat gantung-gantung baju. Bayangkan saya dekat dalam situ. Jadi niat saya sembunyi dekat situ. Isteri masuk buka pintu tengok, ada kek, ada lilin, ada makan, ada happy birthday. Mana suami aku ni? Biar dia cari saya. Saya takkan keluar. So waktu tu saya dengar KC, orang berjalan dekat koridor. So ingatkan isteri saya balik lah. Saya tunggu lama KC. Tunggu. Kenapa isteri aku tak buka-buka pintu ni? Lama ni tunggu. And then KC, tiba-tiba saya rasa tau dekat sebelah kanan saya ni tengah banyak baju Saya selit kat dalam ni. Tengah banyak baju dekat sebelah saya ni. Saya rasa Kenapa macam ada orang tengok aku Bila saya toleh kepala saya perlahan-lahan, KC saya nampak ada orang kat sebelah tengah tengok saya. Saya pekik kedebam. Pintu almari sliding door sampai pecah. Saya tolak, jatuh depan mata saya KC. Saya buka lampu, saya tolak langsir, tolak baju. Tiba-tiba dengar orang buka pintu, isteri saya masuk. Ya Allah, dah tak surprise. Waktu tu bila isteri masuk, tetaplah isteri terkejut juga kan, nampak celebration yang saya buat. Tapi plan saya nak isteri cari saya. Masuk je buka pintu, kemudian dia masuk bilik tidur kami ni. Dia nampak pintu almari dah pecah. Bang, kenapa ni bang? Saya cakap pada isteri, saya nak surprisekan awak. Last saya yang kena surprise.
Saya tak beritahu isteri saya. Sepanjang duduk dekat rumah lama di Bedok tu, saya tak cakap dengan isteri tentang kejadian yang berlaku dalam almari, Casey. Sebelah saya, Casey. Asal macam ada orang tengah tengok aku, Saya toleh, astagfirullahalazim, berbam. Itu pengalaman daripada Zai yang berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih kiriman daripada pengirim kita Cik Zai yang berkongsi nak surprisekan isteri, dia yang kena surprise. Seram tiba-tiba kat sebelah ada orang tengah tengok. Bayangkan kalau anda tengah berdiri dalam almari kan, konon nak tunggulah masa sesuai untuk terus anda tunggu isteri buka pintu. Kenapa isteri aku tak buka-buka pintu ni? Tengah diri anxious lah, tengah diri, tengah rasa macam sebelah aku ni macam ada orang je. Bila toleh, mak. Kena bam, dia terus tolak pintu. Pecah pintu almari tu. Kesian lah. Surprise dia tak menjadi. Wah, asam yang tu Jadi itu rumah lama lah di Bedok. Kenapalah sembunyi dalam almari Sembunyi lah bawah katil ke, belakang pintu pun dah cukup dah actually kan. Saja nak isteri cari jumpa kan. Kalau nak lagi surprise, awak dah buat tu semua, awak keluar rumah, awak tidur rumah mak awak. Bang, abang kat mana? Surprise. Okey, saya akan kembali sebentar nanti untuk berkongsi beberapa lagi kisah dan voice note. Harap maklum. Dan kalau ada kisah nak dikongsi sama, jangan lupalah anda boleh tinggalkan. Ini dekat bawah ni kan ada nombor 8 +65 81310287 +65 81310287. Itulah hotline WhatsApp untuk anda message kepada Casey, hantar voice note ataupun hantar Casey, telefon saya ada kisah tentang apa, saya akan hubungi anda untuk berkongsi kisah dalam Malam Seram. Kita berehat seketika. Malam Seram akan kembali sebentar nanti. Anda tunggu, jangan ke mana-mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
takkan kembali. Berdosalah bila panggil si mati. Satu kehilangan yang memang akan terasa. Rasanya hidup ini tidak pernah bermakna. Bolehlah kita boleh berluka. Janganlah sampai salah akidah. Salita tak asal kau asal. Segi bertiga menjadi tiga garis bertujuh dari itu putar. Berhubungan kau minta beruang itu putar kau. Janji bukan aku yang nama. Tiada lagi dia, masih lagi ada kamu. Terima hakikatnya dia pergi lebih dahulu. Usah-usahlah jika bertentang kenyataan. Udah menghujat ibu belah. Syaitan, bangunlah, bangkitkan semangatmu. Kuatkanlah isi hati imanmu. Pulanglah ke arah tuju yang satu. Ingatlah pada yang satu. Janji bukan aku yang nama. Bukan aku yang nama. Diri tetap di rumah. Jadi di rumah bukan kau karena mereka kau. Pada kesebelah kau datang kembali sampai ku kenal kau. Lewat tengah malam aku memujamu, aku menunggumu. Sayang sudah pergi, apanya terasa sepi, berinya hati. Ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosalah bila panggil si mati. Bangunlah, bangkitkan semangatmu. Bangunlah, bangkitkan semangatmu. Bangunlah, bangkitkan semangatmu. Ke arah tuju yang satu, ingatlah pada yang satu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, lagu tadi Akmal dan juga A-Trash dengan lagu Memujamu, lagu yang saya cipta dan dinyanyikan, dilakukan rap oleh A-Trash dan penyanyi adalah Akmal, menampilkan bacaan sajak macam sajak mentera gitu Rafaat Hamzah di belakangnya tu. Dia orang 7 garis ke 3 tu. Itu suara Rafaat Hamzah. Terima kasih kerana sudi menyanyikan lagu yang saya cipta awal tadi. Dan terima kasih juga pada anda, geng Momok, yang memberikan sumbangan dari bentuk super sticker, super chat. Sumbangan anda dari segi langganan istimewa untuk konten-konten eksklusif Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Dan malam ini tidak terkecuali, ramai juga telah pun memberikan sumbangan-sumbangan anda untuk terus menyokong saluran Malam Seram dan konten Malam Seram ini. Terima kasih pada Cinta Hati Yayang, sumbangan super stiker anda. Terima kasih pada Rahim Selamat, sumbangan super stiker. Rahim Selamat, terima kasih. I Am Wak Lucky, terima kasih sumbangan super stiker. I'm Wak Lucky. Adakah ini, saya tengok gambar I'm Wak Lucky ni macam berjambang, berjambang dan berjanggut, betul Tengok macam tak tahulah. Adakah ini gambar anda ataupun anda gunakan gambar idola anda Yang ini terima kasih super stiker daripada sumbangan Adi Figo. Terima kasih Adi Figo. Terima kasih Zainuddin Hassan. Assalamualaikum KC. Besok Jejak Malam Seram apa cerita bos, daripada sumbangan. Buat masa ni Jejak Malam Seram saya rehatkan sekejap. Ini atas komplikasi copyright kan. Jadi saya nak rehatkan. Sebabnya kalau ada banyak lebih daripada 3 strike channel tu akan dibekukan dan kemungkinan akan dimansuhkan akan ditutup oleh pihak YouTube. Jadi saya harus berwaspada buat masa ini. Tapi saya tengoklah, akan saya cuba gantikan dengan segmen-segmen yang saya sedang dalam proses untuk saya fikirkan. Terima kasih Zainuddin. Terima kasih kepada Emilia Jamaluddin yang berada di US. Salam KC, mengenai soalan KC semalam.
Di sini prata instant ada tapi susah nak cari. Kadang-kadang saya beli instant tapi saya prefer buat prata dan naan sendiri. FYI, kita Mina-Mina overseas bukan kacang lupa dengan kulit, okay? And Malay at heart. Amboi, kemain Kalau macam tu kita patut berikan tepukan gemuruh kepada yang masih lagi memperjuangkan bahasa Melayu walaupun berada di negeri orang. Baguslah, saya suka. Kan? Sebab kalau orang Korea kan dia bangga dengan bahasa dia, tetap boleh juga berbahasa Inggeris tak banyak ada antara mereka. Mengapa tidak kita orang Melayu kan? Jadi kita patutlah gunakan bahasa Melayu dengan bangganya. Okey. Seterusnya, terima kasih pada penjelasan dan juga sumbangan super chat daripada Emilia Jamaluddin. Dan hari ni masak apa agaknya Mana Kak Nurkiah? Selalu dia, Casey hari ni tengah on the way, nak balik rumah Casey, nak masak. Wan Muhammad Hamdan, terima kasih sumbangan super chat anda Wan Muhammad Hamdan. Masya Allah, sumbangan yang besar daripada anda, daripada Emilia Jamaluddin. Terima kasih banyak-banyak. Dan Assalamualaikum KCN Team Spana. Waalaikumsalam. Dan semua yang saya hormati, harap semua di dalam keadaan sihat walafiat. KC sedikit sumbangan ikhlas dari saya, isteri dan anak-anak buat tambahan KC beli apa yang patut untuk studio baru KC. Masya Allah, terima kasih Semoga Allah permudahkan urusan KC dan kita semua, insya Allah. Masya Allah. Dan tadi mohon maaf, ada di antara sumbangan anda ni saya dah ketepikan, Alhamdulillah. Tinggal saya nak agihkan kepada insan-insan tertentu, saya dah ketepikan. Dan tadi ada itu niat saya ni, sumbangan anda yang tadi saya berikan. Saya pun cakap dengan isteri, saya cakap alamak lupalah nak petik gambar, sebabnya benda ni betul-betul tengah on the go lah kan. Saya dengan isteri pada waktu pagi tadi sedang nak sarapan, kemudian ternampak ada seorang pakcik yang kurang upaya ni lah, dia tengah jalan. Ini random act. Dan duit anda tu dah saya standby dalam wallet saya dah. Saya memang nak agihkan kepada beberapa individu. Kemudian ternampak pakcik ni tergerak hatilah untuk saya berikan sumbangan, dan nanti saya akan kumpulkan semua dan saya akan beritahu berapalah jumlahnya. Saya dah pun serahkan. Kata, pakcik ni sarapan cik dia terperanjat lah sebab tiba-tiba saya jalan depan dia kan. Jadi, dan itu bukan duit saya, itu adalah saya kata bulan lepas kan yang saya nak berikan sumbangan. Jadi itu adalah sumbangan daripada anda yang telah pun kongsi untuk sokong Malam Seram. Dan saya rasa dalam rezeki yang anda beri itu, saya patut kongsi dengan yang lain. Dan anda saya telah pun ajak samalah untuk membantu yang memerlukan. Dan Alhamdulillah, selepas saya beri pakcik tu wang, dia jalan sorang-sorang lah dengan slipper, dengan dia kurang upaya dia jalan macam agak terkesut sikit lah. So selepas tu saya pergi makan dengan isteri, kemudian saya hantar isteri saya untuk meeting. Saya pun patah balik ke kereta. Bila patah balik, saya nampak pakcik tu Masya Allah, tengah duduk makan nasi campur. Rasa dia lain Jadi dia tengah duduk seronok nikmati nasi. Tangan sebelah je dia boleh gunakan. Sebelah dia tangan dia agak macam kurang upaya lah Jadi tangan dia macam tercedok macam begitulah. Jadi dia gunakan dia menikmati juadah. Dan saya rasa saya patut berkongsi dengan anda tadi yang saya lakukan tu lah bukan nak show off tapi ini adalah amanah yang anda suruh tadi lah Dan lagi banyak lagi ada bahagian tu saya dah ketepikan untuk membantu warga-warga tertentu, insyaAllah nanti akan saya update. Okey, terima kasih banyak atas sumbangan anda semua, Alhamdulillah. Juga terima kasih kepada Wan Muhammad Hamdan lah yang katanya kat sini berikan sumbangan, dan juga Kak Tina Taib juga tak putus-putus berikan sumbangan untuk Malam Seram. Salam KC Geng Momok, sedikit sumbangan untuk menyokong KC. Terima kasih pada Datin Sri dan juga Datuk Sri Wan Muhammad Hamdan, Tina Taib dan juga Emilia Jamaluddin atas sumbangan anda. Okey, saya teruskan kisah yang ini datang daripada pengirim kita bernama mana tadi kejap Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya mana ni? Okey. Nama saya Hana Juliana. Betul. Saya nak berkongsi kejadian seram sebagai seorang guru tadika. Jangan sebutkan nama sekolah saya. Saya mengajar di salah sebuah tadika di Singapura.
Dan ini berlaku pada waktu petang yang mana pelajar-pelajar ni selepas makan tengah hari, mereka akan dibenarkan untuk tidur lah, take a short nap. Jadi saya ni guru tadika dan juga childcare center. Dan inilah pengalaman Hana yang berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Jom kita kongsi, kita kembali selepas ini. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kiriman daripada Hana, seorang guru tadika dan childcare center, berkongsi pengalaman ketika pelajar-pelajar sedang tidur. Kesi, kejadian seram lazimnya orang kaitkan kejadian ini berlaku pada waktu malam. Sebagai seorang guru tadika, bila benda ni berlaku bukan pada waktu malam, ada kalanya ia juga membuat saya rasa takut dan seram. Saya ingat lagi waktu tu sedang saya dan juga 2 orang rakan tidurkan anak-anak murid. Selepas makan tengah hari, kita berehat sekejap, kita bermain sekejap, kemudian barulah kita suruh budak-budak tidur. Jadi ada satu budak ni, yang lain semua dah tidur, dia seorang tak tidur ke si? Tak tidur, kita pun kena cakap dengan dia lah tidur. Sebab kadang-kadang ni parents akan tanya, hari ni dia dah pergi toilet belum, dah buang air, dia makan apa, dia makan habis ke tidak, sayur dia makan ke tidak, kemudian anak saya dah tidur ke belum, kalau belum tidur kenapa tak tidurkan dia. Parents akan tanya dan parents nak kita buat tu semua, most of the parents. So bila anak diorang dia ambil daripada pusat jagaan ni, bila bawa balik rumah tu, by the time dia pun tak perlu risau yang anak dia belum rehat, anak dia tak makan sayur ke, anak dia belum makan ke, tak perlu risau pasal tu semua. So kita sebagai seorang guru tadika, kita harus pastikan benda ni semua berlaku, Casey. Kadang-kadang memang di luar kawalan, ada anak-anak ni memang tak nak makan, paksa macam mana pun tak nak makan. Ya, ada anak-anak ni pula tak nak tidur. Jadi kejadian ini berlaku pada seorang pelajar pusat jagaan kanak-kanak ni lah. So suruh tidur, yang lain semua dah tidur ni, dia seorang. Saya nampak dia jauh, dia buka bantal dia yang tutup muka tu, dia tarik bantal, dia tutup muka lagi, tarik bantal, tutup muka. Di sini saya nak gunakan nama samaran budak tu, yang saya hanya panggil dia dengan nama Danish. Danish, kenapa tak tidur lagi? Saya cakap dalam bahasa Inggeris lah tapi ini saya tulis dalam terjemahan bahasa Melayu. Ya, Danish, kenapa tak tidur lagi? Dia buka bantal, dia tutup lagi, buka bantal, tutup lagi. And then bila pelajar-pelajar ni nak tidur, kita kena tarik semua blinds, langsir, tutup blinds. Jadi kawasan dekat sekolah tu gelap, Casey. Dalam ruangan belajar tu gelap. So saya pun pergi dekat pelajar tu, saya cakap dengan dia, Danish kena tidur tau, nanti kawan-kawan semua dah tidur, Danish tak tidur nanti mengantuk. Saya cakap dengan pelajar tu dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian pelajar tu cakap, Teacher, apa dia? I'm scared, kata pelajar tu dekat saya. And then saya tanya, takut apa Danish? There's a ghost, kata pelajar tu. Saya pun cakap dengan dia, ghost apa? There's no ghost. You see, semua orang tengah tidur ni. Tak nak tidur, tak ada ghost kat sini. So I'm here, cikgu here. Saya cakap lah nama-nama cikgu yang lain lah. Cikgu Ramlah here, Cikgu Sakina is here. Yeah, don't be scared. There's no ghost, okay? Remember, no ghost. Ingat Allah, ya? Saya kata dengan pelajar tu. Teacher, I'm scared. So eventually saya pun tengok budak ni, saya pun dokong dia lah. Saya dokong dia, saya cuba tepuk-tepuk dia. And then saya realise bila saya angkat dia, Casey, dia seluruh badan dia menggigil. Budak ni demam ke? So saya pun minta guru saya, salah seorang guru ni, ambilkan termometer. Bila periksa suhu badan dia demam, Casey. Suhu 37.6 darjah Celsius. Maknanya anything above 37.5, sebagai seorang guru kita diberitahu 37.5 and above kira demam, mild fever. Dia sampai 37.9 dia mild. Selepas tu 38 dia dipanggil sebagai high fever. Jadi budak ni demam ni.
So saya pun cuba tepuk. Dan Casey dia bisik lagi, "Teacher, I'm scared. Ghost." So saya pun tengok dia, saya kata, "Danish, mana ada ghost? Okay, you show me where is the ghost." Terperanjat Casey. Bila dia tunjuk, dekat mana Casey? Dia tunjuk betul-betul dekat pintu store. Pintu store sekolah tadika ni dia tak tutup habis. Dia agak renggang pada waktu itulah. Dia renggang sedikit. Jadi dia tunjuk dekat pintu store. Bila saya tengok pintu store tu, saya menghampiri pintu store. Selepas saya serahkan Danish kepada Cikgu Sakina, saya jalan dekat pintu store. Saya tarik Casey. Nak tarik pintu tu, meremang bulu roma. Macam ada something betul Casey dekat dalam. Walaupun saya tak nampak, yang nampak adalah student saya. Saya tarik tutup pintu tu, saya baca bismillah, tutup pintu. Kemudian saya minta tolong kawan saya lah, Cikgu Sakina, untuk tidurkan dia. Akhirnya Danish tidur. Sampailah waktu bangun, semua pelajar-pelajar dikejut untuk bangun. Kes itulah pengalaman saya sebagai seorang guru tadika, penampakan hantu pada waktu petang hari. Terima kasih. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita hubungi sekarang kisah tadi daripada Cikgu Hana yang berkongsi. Hello. Bising Hello. Bising sangat. Boleh pergi tempat yang bising bunyi apa tu, peranjat saya Ni dia panggil background sekarang lebih baik lagi dari tadi. Tadi agak bising sikit. Terima kasih. Siapa bercakap ni? Saya Ismail dari Malaysia, Perak. Orang Perak Apa khabar? Ismail sekarang berada di mana? Di rumah ke? Di rumah ke di tempat tugas? Saya dekat tempat kerja sekarang. Okey. Jadi pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Pengalaman ni masa tu tahun 2008 ataupun 2007. Tak silap saya lah. Tu masih sekolah. Masa tu sekolah lagi lah. Sekolah asrama. Okey, masa tu dalam pukul 10.30 kita orang dah habis. Tadilah kena ulang kaji kan. Biasalah masa tu biasa budak asrama memang rutin harian memang macam tu lah. Tiap malam lah. Okey, masa tu time kita orang nak balik dah kan. Dah habis tadi. Saya dengan kawan saya lagi 2 orang. Masa tu 3 orang lah. Okey, 3 orang. Lepas tu kita orang selalu ikut jalan bawah. Jalan bawah tu akan melalui depan office bilik guru lah. Tapi malam tu kita orang ikut jalan lain. Ikut jalan padang lah, padang sekolah dari dekat atas bukit. Bila kita orang dah naik atas tu, biasalah dah naik tu, orang pun biasa masa tu nakal. Isap rokok lah kan. Isap rokok. Tengah-tengah jalan tu sembang-sembang lah bertiga kan. Saya, kawan saya lagi 2 orang ni, nama dia Ashraf dengan Manap. Okey, jalan lah sembang. Sampai satu part tu ada satu pokok tu memang situ budak senior lah kan. Budak senior bila time petang kita orang main petang main bola. Dia orang tak lepak situ. Pada malam tu kita orang lalu tengah shock sembang-sembang ni, saya tak nampak ada satu lembaga perempuan berdiri di bawah pokok. Tapi kepala dia secara menunduk. Sebab kawasan tu memang tak ada siapa lalu. Sebab situ memang gelap. Tapi malam tu elok pula, malam terang. Bulan penuh masa tu. Memang masa tu saya ingat saya seorang nampak tengah-tengah sembang ni kami bertiga tiba-tiba senyap. Senyap. Lepas tu saya ingat saya seorang nampak. Lepas tu jalan laju lah. Rokok kita orang semua buang. Dah buang. Lepas tu jalan laju. Masa turun bukit tu kita orang tak cakap apa pun. Berlari. Jalan-jalan terus berlari. Turun bukit. Lepas tu elok dah sampai asrama. Dekat dalam bilik asrama tu yang lagi 2 orang ni cakap,
kau nampak lah Ismail? Nampak je kan. Mula saya cakap saya nampak kat pokok. Yang lagi 2 orang ni, dia orang nampak ada lagi 2 dekat kat situ sekolah dekat asrama tu. Dia ada dekat dengan apa ni, menara pemancar lah, Setcom lah masa tu. Masih ada lagi lah dia punya menara tu. Yang lagi 2 orang ni dia orang nampak dekat atas bukit. Yang lagi satu tu dia nampak dekat apa benda ni, menara pemancar tu. Malam tu yalah memang kita orang malam tu memang terkejut gila lah. Memang sebab saya mula ingat saya seorang je yang nampak. Padahal rupanya 3 sekali nampak malam tu. Jadi penampakan ini sebelum ni adalah ada ternampak ke atau ini first time kisah kejadian penampakan? Ini first time. Oh, first time. Ini first time. Selalu memang tak pernah. Selalu dengar mungkin selalu rasa seram je lah, meremang je lah. Biasa je. Tapi malam tu tiba-tiba dia memang ditunjuk betul-betul. Jangan main-main nasib baik tak pingsan. kalau saya dah pingsan lah. Ya betul. Terima kasih. Yalah tengah-tengah jalan boleh nampak kan. Terima kasih brother dari Perak dan selamat malam. Selamat malam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tak ramai orang yang boleh nampak. Tak ramai. Ada paling-paling kita paling dekat perasaan seram tu lah. Kita boleh alami seram, rasa. Naluri rasa tu ada. Tapi nampak tu jarang. Kadang-kadang kita tak nampak jelas tapi kita nampak kelibat. Tadi aku lalu macam kan kita pernah berlaku perkara itu. Tapi hanya segelintir individu yang boleh nampak jelas. Ataupun ada juga segelintir individu seperti cerita yang saya nak kongsi selepas ini, berikut ini, bukan saja boleh nampak jelas, malah boleh nampak dengan boleh nampak kejadian yang berlaku, kehadiran makhluk-makhluk ini depan mata dia. Ada kalanya susah kita nak percaya, yang ada orang kata dia boleh nampak ni, dia boleh nampak tu, sebab kita sendiri tak pernah nampak. Yang paling-paling rasa seram je lah. Tengah duduk kan, rasa macam ada something's not right. Kita akan bangun, kadang-kadang tengah dekat luar. Keluar rumah sekejap nak buang sampah pun rasa macam ada orang batikan. Kan? Ada di antara kita kan nak keluar rumah macam daripada depan rumah ni, nak pergi tempat buang sampah ni. Dia punya stress level nak waktu malam. Jadi perasaan seram tu memang biasalah. Semua manusia mempunyai perasaan seperti itu. Ada kalanya seram sejuk. Tapi nampak tu jarang. Kisah berikut ini, seperti saya katakanlah, Malam Seram ni sebuah rancangan perkongsian pengalaman. Jangan mudah percaya dan juga mudah anda terlalu taksub dengan apa yang disampaikan. Ini datang daripada pengirim kita bernama Dian. Beliau berkongsi, saya satu ketika pernah boleh nampak benda ni. Ada orang dilahirkan dengan kurang kesempurnaan. Seperti tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar. Ada yang tidak ada kaki, tidak ada tangan. Ada yang badan bercantum, dengan kembar. Saya pula, Casey, kelainan upaya saya ni bukan dari segi fizikal. Saya boleh nampak makhluk halus. Dan benda ni adalah satu kelainan upaya yang saya tak nak. Macam juga lain orang. Tak ada dalam dunia orang buta nak mata dia buta. Tak ada, Casey. Tapi masalah dia bila saya, macam orang macam saya ni, yang ada kelainan upaya, boleh nampak makhluk-makhluk ni, bila saya cakap dengan orang lain tidak akan faham jerih perih saya. Setiap kali nak keluar rumah rasa takut, Casey. Setiap kali nak pergi keluar rumah untuk buang sampah pun rasa takut. Sebab saya tak tahu yang saya nampak ni orang ataupun sebaliknya. Kalau orang yang tidak boleh mendengar, kalau orang yang kaki dipotong, tak perlu beritahu, orang dah rasa simpati.
Ya, tak perlu beritahu. Keperitan orang mungkin boleh rasakan keperitan. Tapi yang ini tentang nampak makhluk halus. Perkara ini membuat saya kemurungan, Casey. Yang saya tak nak keluar rumah, saya sentiasa berkunci dalam bilik yang mana saya putarkan bacaan Yasin 24 jam. Ya, 24 jam. Ini kisah saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saya mula boleh nampak makhluk-makhluk halus ini pada usia saya masih kecil. Kalau saya ingat saya lah, mungkin waktu 4 tahun, 5 tahun macam tu. Dan pada mulanya saya ingatkan mereka yang saya nampak ni tergolong dalam manusia lah. Cuma mereka berlainan. Bila saya dah meningkat dewasa, keadaan benda-benda makhluk-makhluk yang saya nampak ni semakin menyeramkan, Casey. Ada kalanya saya selalu nampak dekat pokok. Bila keluar, terpaksa keluar dengan keluarga, kalau kena jalan yang mana ada pokok-pokok, saya tak akan tengok atas. Ibu saya tahu saya akan jalan tengok bawah. All the way saya jalan tengok bawah saja. Sebab kalau tengok dekat pokok, saya akan nampak, Casey. Kadang-kadang dia tengah duduk dekat celah-celah dahan pokok. Kadang-kadang nampak macam ada kepala orang dengan mata terbeliak. Tahukah, Casey, kebanyakan pokok-pokok yang ada mesti ada penghuni makhluk jin. Jadi, oleh kerana saya nak kurangkan rasa takut, saya akan jalan, saya tunduk bawah. Dan benda ni saya dah buat bertahun dah. Dah lama saya lakukan sampaikan dah biasa perkara ini. Tapi orang tak faham. Orang akan cakap, mana ada benda, tak ada apa-apalah. Hati ni hanya Allah saja yang tahu, Casey. Bila orang cakap macam tu, orang seolah-olah memperlekehkan saya. Konon-kononnya tak seram pun, saya buat-buat je, boleh kawal. Casey, emosi seram ni tak boleh dikawal, Casey. Pernah saya berada dalam lift. Saya naik lift, ibu saya suruh pergi kedai beli sesuatu. Waktu tu masih kecil Naik lift pulang ke rumah saya tingkat 10. Saya diri dekat depan pintu, tak sabar nak keluar. Tiba-tiba dekat belakang ada orang cuit bau. Saya tak toleh, Casey, sebab saya tahu tu bukan manusia. Bila masuk lift memang tak ada orang. Dan dia dah cuit beberapa kali. Saya diam diri tau. Hanya tengok depan dalam hati bila nak sampai tingkat 10 ni. Tiba-tiba nampak, Casey, saya jeling nampak tangan orang letak dekat bahu saya. Ini yang saya alami. Saya daripada jumpa ustaz, sampaikan ibu dengan ayah saya bawa saya jumpa psikologi. Saya berjumpa dengan psikologis untuk mendapatkan bantuan rawatan moden. Psikologis cuba membantu dan memang tak boleh atasi masalah yang saya alami, iaitu saya boleh nampak dengan mata saya. It is really stressful bila saya keluar rumah. Rumah saya, nak bilik saya berkumandang bacaan ayat-ayat seperti Yasin. 24 jam saya akan buka. Masuk bilik, tutup pintu. Dalam bilik itulah yang saya rasa tenang. Outside, no. So at times, bila saya dah ada gadget seperti MP3 player ataupun telefon, saya akan sumbat telinga ni dengan bacaan-bacaan surah sambil saya berjalan. No joke, benda ni memang ada sesetengah orang boleh nampak. Bila orang tu kata boleh nampak, jangan anggap orang tu main-main. Sebab memang seseorang itu, kalau ada orang yang dilahirkan dengan kelainan upaya, kita yang mempunyai kelainan upaya dari segi boleh nampak ni juga patut diberikan perhatian. Banyak kali saya menangis ketakutan. Ibu memang tak faham pada mulanya, tapi alhamdulillah ibu saya mengerti dan faham keadaan saya. Saya tak akan pergi, Casey. Tak akan pergi ziarah orang meninggal. Saya tak akan pergi sebab saya pernah
temankan ibu saya ziarah orang meninggal. Saya pernah nampak orang tengah duduk atas katil, Casey. Dekat jenazah, sebelah jenazah tu ada orang tengah duduk, mata terbeliak tengah tengok jenazah, Casey. Saya pernah ternampak ada makhluk ni tengah jilat-jilat muka jenazah. Pergi kubur jangan cakap saya tak akan pergi. Tapi bila ada kematian-kematian, kadang-kadang ibu saya terpaksa hantar saya kalau masih kecil ke rumah nenek saya. Nenek saya akan jaga, kemudian saya akan pergi. Ibu saya akan pergi dengan ayah ziarah orang yang meninggal. Tapi ada kalanya yang meninggal tu saudara, saya tidak ada pilihan, saya terpaksa ikut juga. Tapi waktu itulah kadang-kadang ternampak benda-benda yang menakutkan. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah kiriman daripada pengiring kita yang berkongsi kejadian yang mana beliau mempunyai satu kelainan upaya yang dia tak nak. Kalau boleh jangan kasih dekat dia, tapi apakan daya dilahirkan seperti itu. Menurut kisahnya, dia boleh nampak makhluk-makhluk gaib ni yang menyeramkan. Dan antara perkara seram yang diceritakan tadi, dia ada cerita dia panjang sebenarnya, dan dia kata ada banyaklah kisah pengalaman. Sebab boleh nampak benda ni akan kacau. Saya lupa nak baca pointer tu tadi. Bila kita boleh nampak benda ni, tahu kita boleh nampak dia, dan dia akan datang dekat kita, dia akan ganggu kita. Dia lain dengan orang yang tak nampak. Sebab bila kita boleh nampak, kita toleh, kita akan eye contact dengan dia. And benda ni tahu kita tengah eye contact dengan dia. Kalau orang yang tak nampak, dia akan tengok kiri kanan, and the eye contact tak kena lah mungkin. Jadi kisah tadi dalam lift kan, dia masuk lift nak naik rumah tingkat 10 selepas pergi kedai, beberapa kali orang cuit dekat belakang, cuit. Siapa nak toleh? Siapa nak toleh? Tiba-tiba ada tangan pegang bahu, dia nampak jeling seram Jadi mungkin ada di antara anda yang mempunyai cabaran seperti ini, good luck lah tak nak buat apa lagi kan. Seram lah Terima kasih juga kerana sudi berkongsi kisah pengalaman anda Okey, kita akan terus. Mungkin kalau ada yang nak saya hubungi anda berkongsi pengalaman-pengalaman. Katanya di sini, Assalamualaikum KC. Apa khabar brother? Jom kita call sekarang brother kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoho, dah lama tak berborak Yoho berada di mana sekarang? Saya tadi Casey tengah makan McDonald. Kali dengar Casey punya cerita pasal yang teman kita tu kat pokok-pokok, dia cakap ada barang, saya terus keluar Casey. Pasal tempat saya makan tu banyak pokok Casey. Tapi awak jenis yang bukan tak boleh Casey. Tak boleh Okey, alhamdulillah Jadi kisah tentang apa ni? Silakan Yoho. Okey Casey. Ni cerita berlaku dalam tahun 2007. Sehari selepas saya pergi holiday ke New York dan Jepun. Oh ini okey. Seronok bercuti Silakan. Ni tapi cerita dia berlaku kat rumah. Cuti masa seronok Casey. Silakan. Okey, so cerita dia berlaku di rumah apabila saya sedang menonton TV. Saya duduk satu bilik dengan adik saya, tapi waktu malam tu adik saya tak ada di rumah kerana dia bekerja. Saya menonton TV hingga ke lewat malam sampai pagi pasal saya nak tunggu flight yang saya pukul 5 pagi. Jadi saya tak nak tidur lah. Semasa saya menonton TV tu kan, saya balik di atas lantai di bawah, bukan di atas katil. So kepala saya menghadap ke tembok, dan atas kepala saya ada jam tu Tapi saya punya kekasih lama saya belikan untuk saya lah. Jam dia besar, diperbuat daripada kaca, tapi kalau jatuh tak pecah. Jam dia seberat dalam 4 ke 5 kilo lah. Jam dia lawa je. Beratnya? Berat je lawa. Berat. Jam dia mahal je. Okey, so cerita pasal jam kita tak tepi So saya tengah menonton, tengah sedap-sedap menonton, sekali saya terlelap. Bila saya terlelap, saya tahulah mata saya dah tak berlangkah, saya terlelap.
sekali waktu saya tengah tidur, saya rasa bilik saya tengah gelap cuma ada TV on je. Saya punya kaki rasa macam ada orang menggeletik lah Casey. Menggeletik, dia lari macam Casey punya jari, lari daripada kaki terus ke peha. So saya sangkakan lipas. Saya pun bangun lah. Saya bangun, saya buka saya punya comforter tu, saya bangun. Seluruh saya bangun Casey, jam yang atas kepala saya jatuh betul-betul atas bantal saya. Misteri Casey. Saya buka lampu, saya tengok tak ada lipas. Tapi kalau benda tu tak gelitik saya ingat saya dah tak boleh pergi holiday lah. Kepala saya mesti pecah Casey kat situ. Itulah. Okay, so seterusnya saya dah pergi holiday ni kan. Lepas tu saya dah naik kapal terbang, dah pergi New York dalam 28 jam punya terbangan. Adik saya pula kena ganggu. Dia tak tahu yang saya dah berangkat malam tu. Jadi esoknya dia balik agak lewat macam petang gitulah pasal dia kerja overtime. Lepas tu dia tak tahu saya dah berangkat. Sekali waktu dia balik tu dia terus tidur. Dia tidur sampai ke tengah-tengah malam. Dia tengah tidur ni, kita kata double decker. Jadi dia tidur atas, saya tidur bawah. Jadi kalau orang bawah bergerak, orang atas akan rasa tau Casey. Bergerak sikit pun dia akan rasa tau goyang dia. So katil tu bergerak. Lepas tu dia cakap, Yoho, jangan bergerak lah, aku tidur lah. Lepas tu berhenti. Lepas tu dia bergerak lagi. Lepas tu dia berhenti. Sekali dia dah boring, dia pekik. Aku nak tidur lah, jangan kau nak gerak lah. Lepas tu mak saya pun macam masuk bilik. Cakap, apa kau pekik-pekik malam buta gini lah? Dia cakap, Yoho lah ni, tak tahu nak diam-diam. Cakap, apa yang kau berbual? Abang kau tak ada kat sini. Lepas tu dia terus terkejut lah Casey. Siapakah yang menggegarkan katil saya Casey? Ya, terima kasih Yoho sudi berkongsi Selamat kisah. malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah dari Bro Yoho tadi, gangguan dalam rumah. Gangguan yang pertama itulah, dia dikejutkan bangun sebelum jam jatuh. Adakah gangguan itu gangguan yang baik, saudara? Seolah-olah menyelamatkan dia. Jam 4 kilo jatuh daripada dinding. Kena kepala, dahsyat, muka terus jadi extreme makeover. Kena kepala bocor duduk. Tapi dia dikejutkan dan selamat daripada kejadian jam jatuh tu. Terima kasih sumbangan super chat daripada Janah73. Assalamualaikum DJ Casey. Waalaikumsalam. Dan geng-geng momok. Ya, dia angkat tangan. Apa khabar Janah? Kak Nurkiah, panjang umur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Casey dan geng-geng momok semua. Akak baru habis kerja, baru masuk kereta ni. Terima kasihlah temankan memandu pulang ya. Malam ni sup buntut. Daging dan dah keluarkan dari freezer pagi tadi. Salam dari England. Statement mak-mak Ni alamak, macam mana aku nak masak ni? Daging aku tak keluarkan lah. Statement mak-mak ni. Mak-mak isteri-isteri awak ya Allah Asal hari ni nak masak ayam. Ayam tak keluarkan pula daripada fridge. Itulah antara problem bila isteri nak masak, lupa nak keluarkan ayam yang dah dibekukan tu. Okey. Suzana Hamid, terima kasih sumbangan super stiker anda Suzana, dan terima kasih pada yang lain yang sudi bersama dengan Malam Seram. Okey, last cerita. Kisah ni berkenaan dengan kejap mana tadi tu. Okey. Yang ini, kiriman ini adalah kejadian seram yang berlaku, kiriman daripada Z, betul nama Z. Casey, saya nak berkongsi satu kejadian seram. Harap Casey dapat ketengahkan dalam rancangan Casey. Saya ni adalah seorang jurugambar Casey. Dan sebagai seorang jurugambar yang profesional, iaitu kerjaya saya mengambil gambar pengantin, gambar event. Saya juga gambar ni, memetik gambar ni adalah hobi saya. So, kalau kerja, saya gunakan kamera digital, iaitu DSLR, mirrorless camera, beliau katakan dekat sini. Dan hobi saya ni, saya suka gunakan film kamera. Kamera yang menggunakan film. Saya akan beli dan saya akan petik gambar. The process untuk saya menghasilkan gambar filem tu adalah satu perkara yang mencabar.
Petik gambar dengan menggunakan filem tak sama dengan DSLR KC. Filem ni kita tak tahu macam mana gambar tu jadi. Kita petik dan dia ada fixed focal length. Jadi that kind of katanya lah ini hobi ni membuat saya rasa curiga lah tentang the end result. Jadi saya akan develop saya punya own gambar. Dekat rumah saya ada satu bilik yang saya panggil dark room. Untuk develop gambar menggunakan negatif foto daripada film kamera ni, ia memerlukan bilik yang gelap, hanya bercahayakan lampu warna merah. No any other light. Kalau tidak, gambar tu takkan jadi KC. Jadi nak kena ada lampu, tapi lampu tu tak boleh lampu yang putih lah. Lampu oren tak boleh, lampu merah. Sebab tu dia panggil dark room. Dan jumlah lampu, cahaya lampu pun tak boleh terlalu terang KC. Dan saya nak berkongsi kejadian seram ini berlaku dalam bilik. Mak saya seringkali marah lah. Dia kata bilik saya ni gelap sangat sebab kadang-kadang dia nak bersihkan, dia nak letak barang saya dekat dalam bilik dark room saya ni. Dia kata seram. Bilik ni memang gelap. Sebab bilik ni tingkap semua saya dah tutup, dah seal. Saya takkan buka, Dan lampu tu pun saya akan matikan dan dia ada that switch yang mana saya ada tutup switch tu dengan satu penutup. Sebab takut kadang-kadang ada orang, saya tengah develop gambar, nanti saya lupa nak kunci bilik, orang buka pintu, buka lampu dan nanti akan rosakkan saya punya gambar-gambar. So berbalik pada pengalaman seram, ini satu kejadian yang berlaku ketika saya berada dalam dark room tengah develop gambar-gambar yang saya petik. Jom. Selalunya saya akan duduk dalam bilik dark room ni makan masa yang berjam KC, yang lama, untuk hasilkan gambar-gambar yang saya petik. Dan saya akan kunci pintu bilik saya. Saya tak nak orang buka pintu, cahaya daripada luar masuk ke dalam bilik dark room dan akan merosakkan gambar-gambar saya. So selalunya saya akan buat fotografi ataupun saya akan develop gambar-gambar saya ni ketika rumah saya tak ada orang. Saya adalah seorang anak tunggal. And then usually my mum and dad akan keluar, pergi rumah kakak, pergi rumah adik-beradik yang lain, pergi keluar dengan saudara mara. Saya lebih suka duduk di rumah seorang diri. So waktu tu mak saya cakap, nanti mak dengan bapa nak keluar balik malam tau. Kau nak makan nanti kat dapur tu. Biasalah mak ingatkan kita untuk makan, untuk tu, untuk ni. Jadi mak pun keluar, saya pun kunci pintu bilik, saya buat kerja-kerja saya. Bilik tu gelap, hanya lampu merah KC. Suddenly, selepas saya rasa 3 jam saya berada dalam bilik tu, saya dengar orang ketuk pintu bilik saya. Tuk 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 tuk. So saya tengok jam, bukan ke mak aku cakap tadi dia balik malam? Waktu tu dah nak dekat malam lah, 6 lebih petang. Sebab mak saya keluar pun tak terlalu pagi sangat, dia tak terlalu awal sangat. And then saya ingat, mak saya, kejap mak, kejap. Sebab saya nak kena habiskan ni. So dia ketuk lagi, tuk 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 tuk. And I cannot open the door, saya tak boleh buka pintu. Mak, kejap. And then mak saya ketuk lagi, tuk 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 tuk. So saya rasa macam frustrated sangat. Saya, sekejap mak, tunggu sekejap. Saya pergi dekat pintu, saya berdiri depan pintu, saya tak buka ni. Saya cuma cakap, mak, kejap mak 4 kali saya kata sekejap. Buat. Akhirnya gambar-gambar semua dah siap KC. Saya gantung untuk gambar tu develop dan menghasilkan warna. So saya buka pintu, saya, mak, ada apa? Saya kata pada mak saya. KC, bila saya buka pintu waktu tu dah maghrib KC. So bila mak ketuk pukul 6 lebih kan, 6 lebih petang, kata sekejap, dah pun masuk maghrib, maknanya dah gelap. Bila dah gelap, saya buka pintu. Ruang tamu, saya berada dekat dalam bilik daripada petang. Ruang tamu lampu memang tak ada, dapur tak on, bilik mak saya tak on, bilik sebelah pun tak on. Jadi rumah saya gelap. And then saya buka pintu, mak, ada apa mak? Kalau mak aku balik, kenapa rumah ni gelap? Saya pun keluar keluar daripada bilik saya pergi dapur, pergi bilik mak saya. And then saya angkat phone, saya call mak saya. Mak saya jawab, hello? Mak kat mana? Dia kat luar ni, kenapa? Nak makan? Makan kat dapur. Mak saya ingatkan lagi pasal makan. Saya, tak. Oh, mak balik malam malam. Saya pun letak telefon. Siapa yang ketuk pintu bilik tu KC? Bukan sekali
4 kali dia ketuk pintu bilik. Memang seram pada waktu itu dan saya tak akan lupa kisah yang berlaku dalam rumah saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada pengirim kita berkongsi pengalaman seram, saudara. Ya, dia develop dia punya gambar sendiri. Amazing. Dia kira semua DIY. Tu dah level betul-betul profesional. Ada dark room lagi. Okay. Dan saya lebih tertarik pada kisah yang mak dia pesan lah. Mak-mak gitu. Mak-mak sebelum dia keluar kan, bapak dia keluar je tau. Bapak keluar. Kadang-kadang tak bilang pun. Tentu bapak hilang dalam rumah. Mak sebelum keluar, dia mak keluar kejap ni kat dapur ni makan. Senduk ni kalau kau dah ambil, kau letak balik dalam sini tau. Jangan masuk dalam periuk. Letak kat mangkuk ni. Takut nanti tu lah. Nanti kalau hujan, tingkap tutup. Mak tengok cuaca ni macam dah mendung je. Tingkap jangan lupa tutup tau. Kau tutup ni. Nanti kau mandi kat depan alas kaki ni, tolonglah kaki kau tu kan, kau keringkan sikit lah. Nanti masuk rumah basah lah semua. Nanti rosak aku punya lantai ni. Nanti apa ni, lauk ni sebelum tidur mak balik lambat, panaskan dulu. Mak sebelum keluar rumah. Dah keluar kan. Hello, kau dah makan belum? Itulah mak-mak. Bapak dia lain. Bapak dia nak keluar, kadang-kadang dia cakap bapak keluar kejap. Dia keluar terus. Dia habis gone. Tu bapak keluar. Tahu-tahu dia balik je. That is bapak. Mak-mak lain sikit. Instruction dia banyak sangat lah. Siapa ada mak macam tu? Mak saya lah macam tu. Dulu. Belum keluar ni, macam-macam instruction. Makan, lepas makan cuci pinggan. Jangan lupa cuci pinggan. Tulang tu jangan buang kat dalam tu. Masuk dalam sampah tu. Kalau sampah dah penuh, pergi buang. Baik, saudara, saya undurkan diri. Jumpa anda esok malam, okey? Dalam satu lagi episod Malam Seram. Ada ramai request lagu Uncle. Okey lah, saya putarkan lagu Uncle lah untuk semua. Okey, jom. Uncle Malam Seram. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared dah. Dia terus bercakap, Uncle, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari. Ayo, gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh. Baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry sayang. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.